besar pada waktu itulah yang saya tahulah. Pada tahun 2006 barulah saya berkenalan dengan currency trading. Baru saya start disebabkan oleh saya buat bisnes kereta, import kereta dari luar dan bawa masuk ke Malaysia. Jadi kalau nak tahu kat Malaysia ni kita ada sistem AP kan, approved permit untuk bawa kereta. Jadi saya bisnes kereta dan mendalami pasal forex. Sebabnya ia berkenaan dengan bisnes saya dan itu pada tahun 2006 dan seterusnya sehinggalah tahun 2011 saya kenal a few people yang bawa saya kepada institution trading dan itu gunakan fund saya sendiri. Saya berdaftar untuk nak trade sendiri, fund sendiri dan sehinggalah apa yang nampak sekarang lah. Basically saya bersara pada tahun 2014 sebab personal 2014 hujung tu 2015 saya mula berkenalan dengan lebih ramai trader dan seterusnya mula berkongsi ilmu dan 2017 saya menyertai XM. Sebab itu kita punya webinar ni dalam bahasa Malaysia sebabnya kita nak sediakan alternatif pilihan kepada pelanggan. Di XM kita ada pelbagai bahasa. Waalaikumsalam. Okey, jadi itu siapa saya. 2017 sehingga sekarang kita ada webinar di XM, ambil gunakan sebab susah nak dapat. Setahu saya lah masa saya mula-mula belajar trading dulu tak ada yang free, tak ada yang free. Gunakan apa-apa yang free, bukan dekat XM saja tapi mana-mana tu, even yang berbayar pun sekiranya berbaloi kepada anda, ambil. Okey, jadi itu siapa saya lah. Okey, Waalaikumsalam. Okey, jadi hari ni kita lihat dulu apa dalam pasaran. Pagi tadi pasaran agak volatile selepas trade Navarro ni adalah penasihat dagangan untuk US mengeluarkan kenyataan bahawa trade deal dengan China tu dah berakhir, tak ada deal. Ini adalah deal yang dipersetujui pada bulan 12 tahun lepas. Kemudiannya dia menarik balik kenyataan beliau dan menyatakan kenyataan beliau sebelum itu adalah diputar belit dan itu menyebabkan volatility dalam pasaran di mana kita ada pagi tadi pergerakan yang ini dekat Nikkei kita nampak untuk Hang Seng satu spike ke bawah sebelum market naik balik. Untuk ni adalah untuk Australia pagi tadi kita nampak DAX not really sebab ni delete ada yang lain-lain ni tak, kecuali untuk YM ni. Ni berjalan, futures yang berjalan. Jadi kita ada volatility dalam pasaran. Kita nampak impact yang sama untuk pair yen di mana kita nampak spike ke bawah lepas tu naik balik. Untuk pair yen spike ke bawah lepas tu naik balik. Kita nampak untuk ni Euro, GBP, JPY pagi tadi AUD, JPY, CAD, JPY, semua pair yen lah. Kita nampak reaksi daripada kenyataan Navarro pagi tadi di mana beliau menyatakan bahawa trade deal over, lepas tu dia kata putar belit, naik balik. Okey, apa yang signifikannya benda ni? Apa yang signifikannya benda ni? Cerita dia macam ni. Kalau anda nampak kenyataan yang macam ni, lepas tu ada denial, the damage has been done. Maksudnya market akan mula perhatikan balik cerita pasal US China ni. Jadi akan hangat balik. Dia akan hangat balik. Kita ada the damage done dan market akan melihat balik cerita ni. Tu nak faham dia. So market akan lebih sensitif kepada sebarang news US China dan minggu ini sebarang news mengenai trade. Kita ada pada minggu ini US akan mula mengenakan tarif kepada import aluminium dari Kanada. Jadi itu juga satu
yang negatif kepada market, halangan untuk dagangan, dan apa impak dia kepada pasaran segala-galanya. Ingat, konsep yang saya cuba bawa adalah it's a one market. Semuanya berkaitan. Everything connects to each other. Any movement dalam any instrumen akan mempunyai impact kepada instrumen yang lain, terutamanya kepada forex ni, terutamanya kepada forex, sebab anda trade dua currency, bukannya anda masuk satu currency. Kalau anda nak trade forex, anda trade satu buy, satu sell sebenarnya. Maksudnya kalau anda short euro USD, maksudnya anda sell euro menggunakan USD, anda buy USD. Itu maksud dia. Macam kita pergi kaunter tukar duit itulah. Anda nak tukar mata wang Indonesia rupiah contohnya. Jadi anda tukar, anda sell ringgit, anda buy rupiah. The same concept. The same concept. Jadi itu adalah apa yang berlaku pagi tadi. Kita ada volatility dalam pasaran, but ingat ini, the damage has been done. Okay. Untuk petang ini, kita ada few data yang signifikan. Kita ada BOJ Core CPI sebentar tadi at 0.0. Okay. Kita ada sebentar lagi pada pukul 3 dan pada petang nanti, kita ada PMI data. Pagi tadi kita ada a few PMI data dari Australia, dari Japan. PMI data ni adalah data paling awal. Sekejap saya buka file dia. Okay. PMI data ni adalah data paling awal berkenaan dengan ni adalah dari Japan. Kalau kita lihat, ni adalah yang pagi tadi, yang keluar pagi tadi. Okay. Kalau kita lihat, data ni agak bercampur. Kita ada untuk manufacturing yang lemah. Ni manufacturing yang lemah pada bulan Jun. Kita ada services yang meningkat, menyebabkan komposit dia meningkat. Okey. Dekat Jepun ni, signifikan dia, anda kena faham. Kalau kita tengok services ni, ini lebih kepada sektor perkhidmatan. Lebih kepada education, pelancongan dan lain-lain. Dan ini adalah apa yang push up komposit dia. Tapi kalau kita bercakap dari Jepun, yang utama kepada Jepun ni adalah pasaran ekspor dia. Faham? Jadi yang anda nak tengok sini adalah manufacturing. Okey, kita dia dekat Jepun, manufacturing dia jatuh pada bulan Jun. Faham? Manufacturing dia jatuh pada bulan Jun. Maksudnya kita akan jangkakan GDP untuk Jepun pada bulan Jun adalah rendah. Dan kalau kita ambil average untuk kesemuanya, kalau kita ambil composite average, kalau kita bandingkan 3 bulan sebelumnya, dia punya average adalah 44.43. Anda ambil semua nombor ni, April, Mei, Jun. Ingat GDP ni keluar 3 bulan. Dan ia menunjukkan bahawa purata untuk 3 bulan dari April, Mei dan Jun adalah lebih rendah untuk kuartal kedua berbanding dengan kuartal pertama. Maksudnya apa? Apa jangkaan anda untuk GDP Jepun pada kuartal kedua? GDP Jepun akan lebih perlahan. Jadi kalau kita nampak kuartal keempat negatif 1.9. Kuartal pertama negatif 0.6. Berdasarkan angka PMI ni, kita jangkakan untuk kuartal kedua dia akan pergi lebih negatif. Faham? Negatif 0.6 lebih rendah. Ini dah 3 kuartal ekonomi Jepun tu menguncung. Secara teknikalnya dia berada dalam kemelesetan ekonomi. Faham? Bukan setan, kemelesetan. Okey?
Dan apa impact dia? Kita akan ada jangkaan untuk BOJ, Bank of Japan, meneruskan polisi dia ataupun dia kena buat something. Ataupun kerajaan kena pump lagi duit melalui stimulus package. Boleh? Jadi itu boleh menyebab dan itu yang kita akan tunggulah kepada ni. Ni cuma Ogos nanti. Nampak? Anda boleh buat analisa kepada GDP. Jadi itu yang kita nampak. So we might have kuartal kedua, dia punya angka ni akan lebih rendah. Ingat, kita ni dah hujung bulan 6. Kita dah hujung bulan 6. But tumpuan market, ini market dah tahu. Kalau kita tahu, market dah tahu. That has been priced in. That has been priced in. Jadi data ni nanti, anda nak tengok kalau jangkaan market negatif 0.8 contohnya. Kalau dia teruk, itu tak mengejutkan. Faham? Anda cuma trade the news kalau data ni tiba-tiba tinggi. Faham? Kalau dia tiba-tiba tinggi, then anda mungkin akan nampak movement dalam market. Kalau dia rendah, itu tidak mengejutkan market. Faham? Untuk annual figure, Bank of Japan menjangkakan bahawa angka adalah lebih rendah. Dan sekali baru based on 0.6 ni, baru negatif 2. So, memang Bank of Japan pun jangkaan adalah rendah. Kalau tiba-tiba angka ni tinggi, then baru anda trade the news. Faham? Baru kita boleh ada impact news tu, baru dia continue. Okey, itu adalah untuk PMI dekat Jepun. Next, kita tengok kepada PMI dekat Australia. Australia is giving you something else to think about. Kalau kita tengok Australia punya data pagi tadi, ini adalah daripada ni. Kalau nak dapat benda ni, anda pergi dekat Forex Factory ni, anda tekan dekat sini ada. Okey? Ni report dia. Ni adalah report dia. Sekejap, bagi dia loading dia. Jadi ada list dia lah. Sekejap, berlambat tadi. Ada list dia lah. Ni adalah tempat anda nak dapatkan tu. Jadi download dari sini, tekan sini dan download dia. Okey. Jadi dekat Australia lain pula. Okey. Untuk bulan 6 kita ada ekonomi dia yang naik. Jun punya angka ni 52.6 berbanding dengan 28.1 pada bulan Mei. Okey. Kalau anda baca dia, anda cuma baca yang ni je. Ini je anda baca. Dua je. Tak perlu, kalau nak rajin baca, boleh baca semua. Dua ni je. PMI consider a view that we are now past the low point in economic activity. Overall condition are still very soft, but there were a few encouraging pieces of information. Maksudnya PMI tu lebih baik. Dekat sini, confidence has improved in both manufacturing and services, and the lift in both our input and output prices is welcome. As yes, we are more likely to be in a period of disinflation rather than deflation. Nampak? Kita ada kenaikan aktiviti, kita akan ada kenaikan daripada sudut harga, dan ini semua menyumbang kepada next inflation later. The further decline in employment was disappointing. Nampak kerja jatuh dan lagging relationship between employment and output, it is not surprising. We should see headcount lift from here. Maksudnya, next data untuk employment dekat Australia, next data, kita ada data yang ini. Okey. Kita ada data yang ini pada sebelum ni employment change dia negatif 227. Decline is less than ni. Kalau bulan 6 nanti kita jangkakan dia lebih positif. Faham? Ini Julai 16 nanti. Julai 16 nanti belum lagi. Ni baru bulan 6, jadi tengah bulan depan nanti anda akan jangkakan angka ni lebih tinggi. Boleh? Okey. So, apa yang kita ada sama juga kalau kita tengok data PMI untuk Australia ni,
berdasarkan data-data PMI berkenaan, kalau kita ambil average untuk kuartal kedua, average dia sepanjang 3 bulan. Jun naik, of course, ekonomi dah buka balik. Boleh? Tetapi kalau kita nampak, kalau kita campur 3 ni dan kita ambil average dia 34.13 adalah lebih rendah daripada 3 average yang sebelumnya. Jadi maksudnya, anda akan jangkakan GDP untuk Australia juga adalah lebih rendah. Reserve Bank of Australia menyangkakan negatif 8. Okay. Pada waktu ni year on year adalah 1.4 dan quarter on quarter adalah negatif 0.3. September nanti kuartal kedua kita jangkakan angka GDP itu lebih rendah. Faham? Okey. Jadi itu cara menggunakan data dalam ni. Itu cara menggunakan data dalam ni. Okey. Boleh? Maksudnya, kita akan ada RBA yang kekal menjalankan dia punya ni. Tapi, news has been quite good. Kalau bulan 7 pun bagus, then kita akan mula menjangka RBA untuk lebih bullish, untuk lebih hawkish, lebih positif dalam kenyataan-kenyataan dia. Sebab angka untuk Jun ni mula meningkat. Jadi apa yang anda jangka untuk Jun punya data? Nampak? Jun punya data untuk Australia ni akan lebih positif. Boleh? Balance of trade dia masa ni adalah tak cantik pada bulan 5. Yang dekat sini nanti barulah dia cantik balance of trade. Sebab apa, PMI tadi adalah untuk bulan 6. Faham? Boleh? Dan dia berada atas 50. Itu expansion, maksudnya aktiviti bertambah. Okey, itu adalah 2 data. Daripada 2 data ni, you get so much info. Banyak info yang anda dapat daripada PMI ni. So, itu saya always encourage untuk anda membaca PMI ni. So, at least anda, you know, apa expectation, apa keadaan, what is happening dalam market, what can you expect, apa yang kita boleh jangka daripada satu-satu data. So itu yang kita ada. Jadi petang ni kita nak tengok Europe, keadaan di Europe, di UK dan juga US. PMI ni akan provide so much volatility dalam pasaran kalau angka dia lari daripada ni. Okey, lari daripada expectation market. Kita nak tengok benda tu. Boleh? Okey. Jadi itu adalah apa yang ada dalam PMI. Besok kita ada RBNZ. RBNZ dijangka lebih akan hold rate. Bagi saya, kalau berdasarkan shadow board dia, kita ada satu RBNZ sendiri dia ada dia punya jawatan kuasa untuk monetary ni. Selain daripada tu, kita ada satu shadow board dia, satu jawatan kuasa bayang yang mengeluarkan kenyataan semalam menyatakan bahawa they would prefer, dia orang lebih suka untuk quantitative easing ataupun pembelian aset diteruskan berbanding dengan penurunan kadar faedah kepada negatif. Jadi itu adalah positif. So, I won't be surprised kalau ini positif besok. Okey? Okey, ini lebih positif besok. Tapi itu dah dijangka market. You might have a spike bergantung kepada sentimen market. Sekiranya sentimen market kekal negatif, New Zealand dollar boleh jatuh lagi. Kita nampak semalam New Zealand dollar merupakan mata wang yang paling kuat dia punya kenaikan semalam. Ini nampak ini selepas shadow board punya kenyataan semalam yang ini. Anda tengok Australia dollar not so tinggi. GBP not so tinggi. Euro not so tinggi. UK tidak berapa. New Zealand dollar push lebih kuat selepas shadow board punya kenyataan semalam. Pagi tu dia keluarkan kenyataan. Okey. Itu yang kita ada untuk daripada sudut data-data. Malam ni new home sale, Richmond manufacturing not really banyak
kesan kepada market unless nombor ni jauh. Jangan cuma tengok apa orange lah, kuning lah, merah lah, bukan macam tu. Anda fahamkan data-data ni, apa dia, apa data tu. Okey, jadi kalau anda lihat dekat market outlook, saya change view saya kepada US dollar. Disebabkan pagi tadi bila Navarro mengeluarkan kenyataan, kita tak nampak dan menarik balik kenyataan dia, kita tak nampak breakout untuk Nikkei. Maksudnya market is a little bit masih lagi risau mengenai sentimen. And I'm expecting untuk saham ni bergerak lebih sideways. Bergerak lebih sideways. Unless dia, kalau dia break atas ini masih lagi wave X. Masih lagi wave X. Selagi dia tak break atas ini. Selagi dia tak break atas ini. Sini tak ada sikun. Sini tak ada apa-apa. You are not shorting saham. You are not shorting index. Hang Seng pun tak. Selepas Navarro tarik kenyataan beliau pagi tadi, kita tak ada breakout atas. Sama juga dengan Hang Seng. DAX, everything the same. Terutamanya IDEX ni memang yang paling lemah lah. Tak ada spike ke atas. Not risk off. Market is quite mixed. Not sedang. Dia agak mix. Kalau kita tengok semalam market positif kan. Kalau anda tengok penutupan market semalam, kita ada yang tinggi kan. Contohnya Nasdaq 1.11, kita ada S&P 500, kita ada Dow Jones kan. Lebih positif kan. Betul? Tapi kita tak nampak the move mimik dekat pasaran, dekat indeks. Faham tak? Maksudnya ini mungkin push by certain companies. Secara besarnya market tu adalah agak masih lagi bercampur. Masih lagi bercampur. Kalau kita tengok dekat indeks, it doesn't really buat higher high. Faham tak? Jadi dekat indeks nothing. Tak ada change. View saya tak ada berubah. Tak ada apa-apa perubahan. I'm still looking at one leg dalam impas, maksudnya akan jatuh. DAX akan masih lagi melakukan pergerakan ke bawah unless market ni buat higher high. Kalau dia buat higher high, 4 ni akan ke sini dan kita tengah buat wave 5. Whatever it is, you are not trading index pada waktu ni. Anda akan tunggu indeks sampai kat sini untuk long. Belum. Saya habiskan indeks dulu. Okay. Sebabnya indeks was pushed up by these companies. Apa yang kita nampak semalam, kita ada Apple yang buat dia punya conference online semalam. Kita nampak untuk Apple buat higher high. At the moment saya letakkan ini sebagai flats. We might have 4 ni kat sini dan kita dah masuk wave 5. Tapi pergerakan ni, kita ada Microsoft dan Apple. Microsoft ni saya letakkan dulu. Okay? Tapi kita tak nampak Amazon. Kita tak nampak lain. 3 company ke, Amazon, Microsoft dan Apple yang membentuk banyak untuk Nasdaq dan kita nampak high ni. Tetapi tidak kepada lain-lain company. Tidak kepada lain-lain. Not really kepada lain-lain. Okey, pakai VPN. Okey, tidak kepada yang lain-lain. You don't really see high yang lain-lain. Faham? So, disebabkan itu dan selepas kenyataan Navarro dan dia tarik balik, tak ada high, saya menjangkakan bahawa dolar, saya akan ambil lebih agresif. Dolar ni dah habis move dia. Sebelum ni saya jangkakan satu lagi kaki ke bawah. Because of movement dekat indeks tadi, tak ada agresif, maksudnya market masih risau. Saya tukar view saya kepada dolar ni, we are starting the move ini. Dan kita start untuk correction. This correction will be quite deep. This correction will be quite deep untuk dollar index. Maksudnya masih lagi ada ke bawah. So ini 5 wave.
So you will have correction untuk ini ke sini. Okay, ini wave 2. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam bentuk diagonal. Okay. Ini 1, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam bentuk diagonal. Okay. Dan ini adalah wave 2 dan seterusnya kita dah mula. Okay, I'm taking a more aggressive view untuk US dollar. Dan ini akan mimik dekat dekat euro USD. You will have a bit more ke atas untuk euro USD before move turn ke bawah balik. Okay, 3 wave. Sebab kalau anda tak ambil trend line daripada atas ni, dia break tadi. Dia break. Maksudnya ini habis. Sama ada dia habis dalam 3 wave atau tak. Sama ada dia habis atau tak. I'm taking a more aggressive view di mana saya jangkakan movement ni lepas dia sampai kat sini, then you will have a move down. Dan kita dah mulakan wave 3. Wave 3 biru ke bawah. This will be the acceleration. Sekiranya USD kuat, yang move ke atas ni, ini sesuai dengan USD JPY buat movement ke bawah. Faham? Buat movement ke bawah. Okay, untuk habiskan wave dia. Sekiranya it is seperti yang kita jangkakan ni, indeks akan bergerak sideways. Indeks akan bergerak sideways. Akan bergerak macam ni. Sama ada wave 1 sini dalam bentuk diagonal ataupun 1, 2, 1, 2. Faham? Okay? 1, 2, 1, 2 snake. Dia akan lebih sideways. Okay? Unless dia break ke atas, then view. Kalau ini break ke atas, then saya tukar balik US dollar ni. Satu lagi leg 5 ke atas. Maksudnya, kita akan ada wave 2 ni ke atas ni dan kita ada 5 ni ke atas ni. Seperti original semalam. Okay. Whatever is, anda tak masuk tempat-tempat macam ni. Anda tak masuk. Ini tengah-tengah dunia. Jangan trade tengah-tengah dunia. I keep on saying that. Jangan trade tengah-tengah dunia. Trade bila ada confirmation. Bila anda nak ada confirmation untuk yang ni? Bila kita ada confirmation untuk movement ni, Fifi? Bila kita boleh short untuk euro USD ni contohnya. Anda cuma short kalau dia buat benda ni. 4, 5, 1, 2, 3. Dia break ini. Kalau dia break support ini, yang ini, support ini, dia break support ini, dia break. Then anda tunggu 3 wave. Barulah anda tunggu 3 wave untuk short. Sini nanti anda short. Tempat sini. Okey? Boleh? Sebab kita berada dekat simpang sekarang ni. Kalau anda nak trade sekarang, daripada sini, itu tak confirm. Dia boleh naik ke atas lagi. Sebab ini bukan impulse. Faham? Ini diagonal. Ataupun correction. Boleh buat wave 5. Faham? Banyak choice dia kat situ. Jadi jangan trade yang macam ni. Anda trade kalau yang kaki yang ini, kalau dia recut dari sini dan dia buat 5 wave. Faham? 5 wave. Dan correction 3 wave, anda short. Faham? Syaratnya kena ada lower low. Dia dah break. Boleh? Tunbi, Gufmin, boleh? Edward, tunggu dia break level ini dulu, baru anda trade. View yang sama untuk GBP. Apa-apa hal pun, you should be trading yang sebelum ni, dekat H4. Faham dia ni? Kita kena ada a series of lower low. Ini baru satu low. Ini kalau dia tak break high, ini jadi high. Lower low, then baru kita ada trend. Kalau tak, mana ada trend? Masa ni tak ada trend. Kita
I don't deny it, kita mungkin akan ada satu pergerakan ke atas lagi sebelum dia jatuh. Kita tak dapat tolak benda tu selagi dia tak break bawah ini. Cerita dia dah break trend line. Kita expect satu yang besar. Satu retracement. That retracement could go up. Kalau dia go up, ini will be wave 5. This could be your wave 5 kat sini. Okay? Itu adalah untuk Euro USD. Kita tengok kepada major lah. GBP USD. I'm taking the same view. Cerita dia untuk GBP USD ni belum break trend line. Belum. Belum. Maksudnya kita masih ada yang ini. Tapi anda tak masuk dekat sini. Tak. Anda tak masuk. The concept is macam ni. Ni konsep dia. This is the concept. I hope you guys faham the concept. This is the concept. Bila anda short, anda akan habis dulu. Sekarang ini upper GDP. Ini upper GDP. 1, 2, 3, 4 kan. Okey. Jadi ini tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. Ini cuma ini. Ini cuma ini. Tak ada apa-apa. And we don't know, ini mungkin terus naik. Kalau anda nak trade dia, kalau kita gunakan wave theory, anda kena tunggu habis. Macam mana kita tahu dia habis? Macam mana anda tahu yang ni habis? Kat sini, yang ini, okey, kena ada divergence. Dan kita katakan ini habis. Mungkin dia extend lagi ke bawah. Kita tahu dia punya ni, dia kena break trend line. Faham? Boleh? Dan dia melakukan pergerakan macam ni. 1, 2, 3. Nampak jelas ada connector. Anda masuk the moment dia break macam ni. Anda tarik Fibonacci extension 3 kaki. Sini tempat entry anda. This is tempat entry anda. Stop loss atas ni. Okay, this will be your entry. Entry, stop loss atas ni. Tempat TP ambil daripada atas ini ke bawah dan ke entry point. Okey, TP anda adalah dekat 1 ni. Faham? Boleh? Jadi pada waktu ni, pergerakan GBP macam ni, kat sini. This is GBP. This is GBP. It could go terus. Kalau dia terus ke atas, ini 1, 2, 3. Faham tak? So, dia dekat simpang. Dia dekat simpang. 1, 2, 3. Ini mungkin cuma correction dan terusnya mula 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Okey? Apa-apa hal pun anda tak long. Ini anda tak long. Sebabnya kalau anda tengok dekat time frame besar, time frame besar, semua ni korektif. Anda tak dapat katakan ini trend. Betul tak? Sebabnya tak ada jelas dia punya separation. Separation di antara ni. Kalau kita tengok chart, kita katakan ini sebagai trend. Ini sebagai trend. Sebabnya dia separate di antara wave dia, jelas. Jelas separation dia. Di antara satu wave dengan satu wave lain. Jelas. Oops. Jelas. Ini cycle pertama, cycle kedua dan cycle ketiga. Bila bergerak macam sekarang ni, this whole move, anda tak ada clear separation. Faham? Bila anda lukis line ni, line tu bertindih. The moment line tu bertindih, sini support, sini resistance, tindih, itu bukan impulse. Itu adalah satu yang lain. Sama ada correction ataupun dia melakukan satu diagonal. Faham, Syamsul? Ini bukan trend. Biarpun dia ada high low, ini adalah bertindih. Anda tak nampak separation jelas. Ini bertindih. Nampak? Ini bertindih.
The moment dia bertindih macam ni, berbanding sebelah sini tengah buat correction yang sebelah ni. Okey? Boleh? Okey, ni kat weekly. Jadi itu kalau anda nak faham apa ranging market, apa trending market. But the thing is, so apa saya melihat ini long untuk dolar, tapi tak kuat sangat. Tak kuat sangat sebab dia tak habis lagi count dia, dan jumlah lekuk dia ini 1, 2, 3, 4. Kalau dia nak jatuh, kita kena tunggu. Ini mungkin 3 habis kat sini. Kita kena tunggu 7. 3, 7, 11 baru dia jatuh. Okay, kenapa? Itu memang apa dalam wave theory lah. So pada waktu ni GBP, you are not, kalau anda tak short dari sini, anda tak buat apa. Anda tunggu apa saya katakan tadi untuk macam Euro USD kan. Dia buat ni, dia pecah break ni 3 line. Kalau dia break trend line ni, dia break dalam 3 kan, dalam 3 wave, betul tak? Kalau dia break trend line ini dalam 3 lekuk, betul tak? Ini 3 kan? Ini 1, 2, 3, betul? 3 kan? Kalau dia 3, dia tak buat 4 dan 5. Kalau dia 3 saja, kita mungkin akan ada pergerakan ke atas untuk habiskan 5 wave. Faham? Kalau anda nak short GU sekarang, anda tunggu dia buat ini 5, habis 1, dan ini berbentuk diagonal. Ini bukan impas sebab dia melintasi ni. Jadi anda tunggu 3 wave. Anda tunggu 3 wave macam ni. Kalau dia break, sekarang dia kena break trend line ni. 1, 2, 3. Dari sini ada short GU. Dari sini ada short GU. Faham? Boleh Fiq? Faham? Ini structure dia. This is the structure that we are waiting for. Pada waktu ni tak ada apa-apa. You are not doing anything. Trade cuma di extreme level. Trade di extreme level. Ada kawan buat benda sama, ulang-ulang. Okey, pada waktu ni you are not doing anything. So, ini mungkin 3. Tak ada marah. Okey, ini mungkin 3 wave saja dan dia mungkin buat atas. Kita nak confirmkan dia kena buat turun 1, 5. Dia naik. Ini jelas 3 wave. Kita tak dapat kata 1, 2, 3, 4, 5, tak. Ini simple 1, 2, 3. Jadi anda tak buat apa-apa pada waktu ni. Tak buat apa-apa. AUD USD masih lagi developing. Tak menunjukkan anything yang ni. Tapi whatever is, anda tak pergi long AUD USD. You are not doing that at the moment. Sebabnya dollar index ni dah sampai area support. Maksudnya, the likely event adalah untuk US dollar kuat. Nampak? Sekarang ni dia punya kenaikan baru 1, 2, 3. Dan ini break trend line. Mungkin dia jatuh. Jadi, you are not doing anything. Saya ambil yang lebih agresif disebabkan oleh pergerakan dekat indeks tadi. Jadi, but you are not entering. Ini bukan impulse. Ini bukan impulse. Faham? Ini bukan impulse. Maksudnya 5 wave. Tak. Ini adalah diagonal. Okey? Sama Euro USD, sama GBP USD, sama AUD USD. Semua sama. Nampak? Everything sama. New Zealand, UK, semua sama. Pergerakan dia bukan impulse. Jadi ada kemungkinan untuk dibuat satu lagi wave ke bawah. I'm taking a more aggressive view because of apa yang kita nampak dekat index tadi. Boleh? So you are not holding, kalau anda tak long US dollar, UK ni, dari sini, dari area ni, kalau siapa dia ikut webinar tu, you know. Kalau anda tak long kat sini, you are not entering. Kalau anda bukan long daripada area ni, sebab dia dah react. Dia dah react. Anda tak buat apa-apa. Okay? Kalau anda nak buat apa-apa, tunggu dia buat
kenaikan dan break trend line. 3 wave baru anda masuk balik. Maksudnya dia punya ni confirm. Waktu ni anda tak masuk. U-shape benda sama, dia dah sampai tempat equal leg sebelum ni. Okay, all the same view. But this movement could be satu lagi ke bawah. Satu lagi ke bawah. Sebelum dia push ke atas. Okay, sama. Everything, USD SEC, PLN, Sing Dollar, semua sama. Movement dia. Even dengan Chinese Yuan, sama. No. Semua sama cerita. Lira je tak lah. MXN, sama. Everything sama. Is sama. All US dollar pair sampai tempat support. Satu je yang break, iaitu USD SEC. Ni break ke bawah kalau nak tahu. Ini break dia punya equal leg. Ini break equal leg. Mungkin equal leg dia saya tak ambil yang betul. Kalau kita ambil ini sebagai area equal leg dia, kalau kita ambil ini sebagai area equal leg dia, dia ngam-ngam sampai 1618, tapi tak break lagi. Ni tak break lagi. Tak break lagi ya. So setakat ni untuk US dollar, dia masih belum break support dia. Kalau dia break support, then baru saya tak kata US dollar kuat. Boleh? Pada waktu ni tak ada. Belum. So we keep the view yang US dollar akan kuat. And I'm taking a more aggressive view disebabkan oleh saham tadi. Kekuatan US dollar membenarkan saham membuat satu lagi leg ke bawah. Boleh? Sebab kekuatan dekat US dollar akan push untuk JPY pair ni melakukan pergerakan ke bawah. Okay? Unless saham break kat atas ini, bukan atas ini, break kat atas ni, then yen tak buat lower low dah. Faham? Yen tak buat lower low. Maksudnya pergerakan ini habis dekat sini. This X habis dekat sini. Bukan dolar, bukan untuk UJ, sorry. Untuk apa? Untuk Euro JPY. Okay? Maksudnya kita habis dekat sini. Ni habis dekat sini. Nah, ni bukan lagi one dan terus ke atas. Okey? Boleh? Itu kaitan-kaitan dia semua. Kalau kita tengok cross currency GBP AUD. GBP AUD. GBP AUD, kalau lihat pergerakan pagi tadi, kita masih ada saham yang sideways. Sekiranya betul dolar tu kuat, betul. Sekiranya betul dolar tu kuat, kita akan ada dollar pair. Euro USD, GBP USD, kita akan ada USD SHEF yang akan lebih lemah dahulu berbanding dengan commodity dollars. Australia dollar, New Zealand dollar dan Canada dollar. Faham? Kita akan ada Euro AUD akan jatuh. Kita akan ada GBP AUD akan jatuh. Faham? GBP NZD akan jatuh. Sebabnya saham tak lemah. Saham cuma sideways ke arah bawah. Saham tak lemah. Kalau saham tadi tengah membuat impuls ke bawah, then barulah commodity dollars tu lemah. Boleh? Kita jangkakan saham ni buat sideways dahulu. 1212 kat sini. 1212 kat sini. Sideways dahulu. Kalau dia break atas pun, ini masih lagi X. Selagi dia tak break atas ini. Faham? Okey? Selagi dia tak break atas ini. Atas yang ini. Boleh? Okay, so our view tak ada berubah. I'm taking a more aggressive view di mana I'm looking at dolar ni dah habis movement dia dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Dan sini dalam bentuk diagonal because Euro USD ni dah break. Kita ada untuk GBP USD belum break dia punya ni, belum break. Okay.
AUD USD break, dan tapi breakout dia masih lagi, ini mungkin 5 wave, dan kita ada A, B dan 5 wave ke atas. Ini 5 wave kan. Jadi kita ada satu lagi kaki ke atas. Sebab itu saya tak, sebab itu saya nampak, tengok GBP AUD tadi adalah GBP USD dengan AUD USD kan, betul. Kita nampak AUD USD ni mungkin korek tinggi lagi. Mungkin buat correction lebih tinggi berbanding dengan GBP ni. GBP dia punya correction kurang daripada ni. Kurang lagi. Kalau dia buat ke atas. Banding dengan AUD USD. AUD USD lebih tinggi lagi pergerakannya. Okey. GBP USD masih lagi dalam 3 wave. Okey. Lain daripada tu JPY tak ada apa-apa. Saya punya ni tak ada pertukaran. Kita masih ada yen yang dijangka bergerak ke bawah.